Hai, nama saya Roja Ramah, bernomor metrik C1B2420. Hari ini saya ingin membentang slide mengenai tajuk perkembangan seni ukiran kayu Iban terhadap masyarakat Iban di Sarawak. Ini merupakan pendahuluan untuk tajuk perkembangan seni ukiran kayu Iban di Sarawak. Untuk pengenalan, seni ukiran kayu merupakan salah satu warisan budaya yang amat berharga bagi masyarakat Iban di Sarawak. Seni ukiran kayu Iban mencerminkan hubungan rapat antara masyarakat dengan alam sekitar serta kepercayaan spiritual yang diwarisi secara turun-temurun. Setiap ukiran kayu memiliki makna simbolik yang mendalam dan sering dikaitkan dengan kisah-kisah legenda, mitos, dan ada rasa yang kaya dengan nilai-nilai tradisional. Pada zaman dahulu, seni ukiran kayu Iban memainkan peranan penting dalam kehidupan dan struktur keagamaan. Latar belakang kajian. Masyarakat Iban atau lebih dikenali sebagai Dayak Laut merupakan kaum majoriti yang terkenal di Sarawak. Menurut sejarah awal, kedatangan kaum Iban telah dicatatkan sejak 200 tahun dahulu sebelum dan selepas kedatangan Jin Brok di Sarawak. Seni ukiran kayu Iban dapat diikhlaskan sebagai satu seni tradisional yang masih diamalkan oleh masyarakat kaum Iban. Sekarang kayu berfungsi sebagai perlindungan kepada keluarga kaum Iban daripada ditimpa bencana dan untuk memberdayakan pihak musuh. Seterusnya adalah kenyataan masalah. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seni ukiran kayu Iban adalah kekurangan bahan mentah yang berkualiti tinggi seperti kayu belian dan kayu gaharu. Masalah seterusnya adalah perubahan gaya hidup dan peluang pekerjaan yang lebih menarik dalam sektor lain seperti teknologi dan perkhidmatan yang menyebabkan kekurangnya minat generasi muda dalam seni ukiran kayu Iban. Masalah ketiga adalah produk ukiran kayu tradisional Iban kini menghadapi persaingan sengit daripada produk moden dan komersial yang lebih murah dan mudah didapati. Ini seterusnya persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis bahan yang digunakan untuk membuat ukiran kayu Iban? Yang kedua, bagaimana perkembangan seni ukiran kayu Iban di Sarawak? Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti jenis bahan yang digunakan untuk membuat ukiran kayu Iban. Yang kedua, mengkaji perkembangan seni ukiran kayu Iban di Sarawak. Seterusnya, kepentingan kajian. Untuk kepentingan kajian, kaji ingin mendedahkan kepada khalayak masyarakat bahawa seni ukiran kayu Iban boleh berkembang maju mengikut arus kemodenan. Seterusnya, pengkaji juga ingin menyebarkan ilmu mengenai kisah seni ukiran kayu Iban yang sangat berharga dan mampu dijadikan kebanggaan untuk membina satu kaum serta generasi yang akan datang. Pengkaji juga ingin membantu generasi muda meneruskan pelestarian terhadap pengetahuan warisan seni ukiran kayu Iban di Sarawak. Ini merupakan rujukan untuk bab 1 saya. Seterusnya bab 2, iaitu kajian literatur mengenai kajian literatur. Untuk kenalan, kajian literatur ini penting untuk mengesahkan bukti-bukti pengaji melalui sumber-sumber kajian dan bahan rujukan yang telah dikumpul melalui maklumatnya dalam kajian. Kajian literatur bertujuan untuk membuktikan kesahihan sesuatu hasil kajian sebagai sokongan dan kajian yang dijalankan pengkaji membuat kajian dapat daripada sumber-sumber ilmiah seperti rujukan buku, jurnal dan artikel yang berkaitan. Apa kajian literatur yang digunakan oleh pengkaji untuk mengenal lebih dalam tentang seni ukiran kayu Iban di Sarawak? Yang pertama adalah kajian literatur mengenai motif dan simbolik dalam ukiran kayu Iban. Motif dan ukiran kayu Iban sangat kaya dengan simbolik. Oleh itu, seni ukiran kayu Iban tidak hanya dilihat dari segi estetikanya saja, tetapi juga dari mana simbolik yang terkandung di dalam setiap motif yang diukir. Beberapa motif utama yang dan simbolik dalam seni ukiran kayu Iban yaitu motif alat menjadi, motif hewan, dan motif figura manusia. Seterusnya, kajian literatur mengenai teknik dan bahan untuk membuat ukiran kayu Iban. Teknik dan proses pembuatan ukiran kayu Iban menyebabkan beberapa tahap yang memerlukan keterapian dan ketelitian tinggi. Oleh itu, beberapa peneliti yang dilakukan oleh Richard pada tahun 1981 yaitu mendokumentasikan jenis kayu yang digunakan seperti kayu belia serta alat tradisional yang digunakan oleh para pengukir. Ini akan direalisasikan secara turun-temurun dan melibatkan penggunaan alat-alat tradisional seperti pahang dan pahat. Seterusnya adalah kajian literatur mengenai fungsi dan kegunaan ukiran kayu Iban. Ukiran kayu sering digunakan dalam konteks ritual keagamaan, hiasan rumah, simbolik dan kerja seperti dalam biara gawai Dayak. Ukiran kayu ini digunakan
kehidupan sehari-harian seperti dalam pembuatan perabotan dalam rumah tangga dan alat musik. Penggunaan ukir kayu dalam berbagai konteks ini menunjukkan betapa pentingnya seni ukiran kayu Iban bagi masyarakat Iban dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Akhir sekali, kajian literatur mengenai perubahan dan pengaruh modern dalam seni ukiran kayu Iban. Modernisasi dan globalisasi telah membuat perubahan signifikan terhadap seni ukiran kayu Iban. Perubahan dalam ekonomi, pendidikan, dan teknologi mempengaruhi secara seni ini dihasilkan dan dihargai. Ini merupakan rujukan untuk bab 2 PPD. Seterusnya adalah bab 3, yaitu mengenai metodologi kajian. Pengenalan. Untuk pengenalan bagi masyarakat kerja ini dengan titik metodologi yang diangkat dalam melibatkan pembentukan hipotesis, pemilihan bentuk, kaedah pengumpulan data, kaedah penganalisan data, dan sebagainya. Kajian yang dilakukan oleh pengkaji ialah meliputi kajian kuantitatif dan kajian kualitatif dalam bentuk deskriptif bagi mengkaji potensi penggunaan seni ukiran kayu Iban dengan mudah. Untuk pemilihan lokasi kajian, pengkaji telah memilih perkampungan Iban di Sarawak yang berdekatan dengan halaman beliau, yaitu di Rumah Perpanjang di Sarawak. Lokasi ini dipilih kerana untuk menilai hasil sejauh mana pentingnya untuk memelihara seni ukiran kayu Iban. Ini merupakan kaedah penyidik yang digunakan oleh pengkaji, yaitu reka bentuk kajian, persampaian, pemilihan lokasi kajian, soal sidik, dan tumbuh buah. Seterusnya adalah proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui soal sidik yang dilakukan secara talian melalui sesawang Google Form. Seterusnya bab 4, yaitu analisis data dan pendapatan kajian. Ini merupakan kumpulan maklumat, yaitu perkembangan seni ukiran kayu Iban yang akan dibuat oleh pengkaji adalah berdasarkan pengumpulan data yang tepat agar maklumat seni ukiran kayu Iban ini yang dihasilkan mengikut kaedah yang betul dan bersesuaian. Pengkaji telah melakukan pemerhatian di sekitar kampung-kampung Iban di Sarawak dalam memfokuskan masalah yang dihadapi dan sesuatu yang mampu merealisasikan perkembangan seni ukiran kayu Iban yang efektif terhadap audiens. Seterusnya adalah dapatan kajian. Seramai 32 orang responden telah memberi maklumat yang kritik terhadap barang soal sidik yang diedarkan melalui Google Form. Ini merupakan bab 5, yaitu cadangan dan kesimpulan. Untuk cadangan, pengkaji ingin mengintegrasikan seni ukiran kayu Iban ke dalam kurikulum sekolah dan institusi pendidikan tinggi untuk memastikan wisata ini diwariskan oleh generasi muda. Seterusnya, pengkaji ingin mencadangkan untuk mengajukan pembedahan seni ukiran kayu Iban di peringkat nasional dan antarabangsa untuk mengenalkan dan membersihkan keunikan seni ukiran. Seterusnya, pengkaji ingin memohon sokongan daripada kerajaan dan Badan Kebudayaan untuk menyediakan dana dan bantuan seni bagi mengukir kayu Iban. Kesimpulannya, seni ukiran kayu Iban merupakan warisan budaya yang berharga dan mempunyai potensi besar untuk berkembang. Sokongan pendidikan, teknologi, dan kerjasama antara pengukir komuniti dan pihak kuasa seni ukiran kayu Iban akan terus hidup dan diwarisi oleh generasi akan datang. Ini merupakan rujukan untuk keseluruhan bab, yaitu melalui buku etika guna, persidangan, laporan, etika, majalah, dan surat khabar, semua dalam talian bab dalam buku. Terima kasih.